Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memulakan kelas kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menerangkan hati kita, mudah kita dalam menuntut ilmu dan kemudian mudah kita mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari dalam hidup kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama lagi pada tahun ini dalam kelas kafah, tetapi dalam norma yang baru iaitu secara online ya. Jadi saya akan mengajar kamu pada hari ini berkaitan dengan kitab ataupun buku adab ataupun buku akhlak. Jadi cuba tengok situ. Pelajaran yang color biru itu ada tertulis di situ pelajaran 1. Pelajaran yang pertama, tajuk dia adab menghidangkan makanan dan minuman. Jadi saya bacakan dulu ya. Jadi kamu boleh ikut secara perlahan. Kalau mana yang dah lancar baca Jawi itu tak apa, mana yang bersih belum lancar tu boleh ikut secara perlahan-lahan bersama-sama saya. InsyaAllah. Okey. Pelajaran 1. Adab menghidang makanan dan minuman. Kemudian adab menghidangkan makanan. Yang pertama, tengok bawah tu. Ya, dia tak ada tulis nombor, tapi saya saja sendiri pun nombor. Yang pertama, susun hidangan dengan kemas. Yang kedua, lap pinggan mangkuk sebelum digunakan. Yang ketiga, gunakan pinggan mangkuk yang bersih. Yang keempat, tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak dan sumbing. Yang seterusnya, makanan hendaklah disediakan dengan segera. Yang akhir sekali, sediakan peralatan yang mencukupi seperti sudu, air basuh tangan, tisu dan towel tangan. Baik. Saya akan terangkan satu-satu. Ya. Yang pertama sekali, adab sewaktu kita menghidangkan makanan. Sama ada kita di rumah atau di apa-apa majlis ataupun di mana saja kita berada. Yang pertama sekali, kita pastikanlah susun hidangan dengan kemas. Ini contohnya, kalau kita nak makan tengah hari, misalnya. Apakah selalu makan tengah hari? Kita makan nasi. Kalau kita di orang Melayu, kita akan makan nasi. Jadi, susun hidangan nasi. Contohnya nasi dibuh dalam bekas yang sesuai. Kemudian tu ada pinggan. Kemudian tu ada sudu untuk mengambil nasi. Kemudian disediakan lauk, disediakan air, disediakan air untuk basuh tangan dan segala peralatan yang sesuai sewaktu kita makan tengah hari. Kita susun elok-elok, sudah lengkap semua, barulah kita sama-sama menghidangkan baru sama-sama kita menikmati makanan, ya. Pastikan semuanya ada. Ini untuk keselesaan kita jugalah, ya. Yang keduanya, kita pastikan, ya, lap pinggan mangkuk sebelum digunakan. Sebelum kita gunakan pinggan mangkuk ni, pastikan kita lapkan. Yang ni kita keringkan, ya, sama ada lapkan ataupun masukkan dalam microwave. Contohnya alat pemanas
untuk mengeringkan air. Dikhawatiri air yang ada pada pinggan tu ada terlekat kuman ataupun kotoran. Jadi kita lapkan dulu pinggan mangkuk sebelum digunakan menggunakan tisu, menggunakan kain ataupun apa saja, menggunakan mestilah dipastikan kebersihannya, ya. Kemudian seterusnya kita gunakan pinggan mangkuk yang bersih saja. Ada orang nak makan menggunakan pinggan mangkuk atau bekas makanan yang kotor? Tak ada, ya. Di dalam Islam ini diajarkan kita gunakanlah pinggan mangkuk yang bersih sewaktu makan. Ini untuk apa? Menghindarkan kita dijangkiti oleh penyakit. Terlebih-lebih lagi pada masa waktu sekarang yang mana penyakit COVID-19 ini masih lagi belum dapat dihilangkan, carikan penawarnya. Jadi kita kena jaga kesihatan kita sebaik-baiknya. Selalu kita basuh tangan, ya, menggunakan sabun ataupun menggunakan sanitizer. Kemudian tu kita pakai mask, ya. Jadi jaga SOP. Jangan kita pergi tempat-tempat awam. Apatah lagi kamu ni kanak-kanak yang berisiko tinggi untuk dijangkit oleh COVID-19. Jadi kena jaga SOP, ya. Okey. Kemudian tu tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak dan sumbing. Jangan kita gunakan pinggan mangkuk yang telah pun retak ataupun sumbing. Retak ni ada kesan rekahan dan sumbing ni ada kesan terpecah, terkopik pada pinggan dan mangkuk yang jenis kaca. Jika kalau kita gunakan akan menyebabkan berbahaya kepada kesihatan kita. Apabila kita makan, benda itu akan masuk dalam perut, akan boleh mendatangkan kecederaan di dalam diri kita, ya. Kemudian makan hendaklah disediakan dengan segera. Ini kalau kita maksudnya kalau tetamu dah ada datang rumah kita, makanan hendaklah kita sediakan dengan segera. Jangan sampai tetamu dah nak balik, dah lama duduk, dah boring berburak-burak, bercerita-cerita, dah nak balik dah, barulah kita nak sediakan makanan. Itu tak sesuai, ya. Okey. Yang kemudiannya, sediakan peralatan yang mencukupi. Sebelum makan tu kita pastikan peralatan tu mencukupi seperti sudu, ya, air basuh tangan, tisu dan towel tangan atau sapu tangan. Kita sediakan peralatan ini untuk kita makan dengan selesa, ya. Sebab tu kita menikmati makanan. Sebab tu kita makan, tidak payahlah kita nak bangun lagi, nak cari mana sudu, mana air basuh tangan, mana air minum, ya, mana tisu dan tawar dan sebagainya. Jadi sebelum kita memulakan Islam ini, agama yang kita anuti, agama yang dianuti oleh kedua ibu bapa kita, nenek kita, jiran-jiran kita, seluruh masyarakat kita dan seluruh dunia, ya, yang mana yang beragama Islam diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala peraturan-peraturan hidup yang mana itu untuk kesempurnaan, untuk menjaga diri kita. Contohnya waktu menghidangkan makanan. Tujuannya untuk apa? Supaya diri kita sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, ya, terjaga kebersihan. Ini semua peraturan-peraturan ini, panduan-panduan ini ada disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan dicontohkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita pun telah belajar sedikit berkaitan dengan adab menghidangkan makanan dan minuman. Jadi apa yang saya harapkan, sepanjang kamu berada dalam tempoh PKP ini, tentulah banyak masa berada di rumah kerana menjaga SOP dan banyak masa bersama-sama dengan kedua ibu bapa, dan ambillah peluang dan kesempatan untuk berbakti kepada kedua ibu bapa dengan ilmu yang telah kita pelajari dalam adab menghidangkan makanan dan minuman. Bantulah kedua ibu bapa kita
kerana ianya sangat dituntut di dalam agama kita dan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita kerana mulianya, tingginya, banyaknya pengorbanan kedua ibu bapa kita sehingga kan kita ni kalaulah dibolehkanlah kita ni sujud kepada manusia, orang yang pertama sekali kita kena sujud ialah kedua ibu bapa kita. Tapi agama kita tidak membenarkan, melarang. Sujud hanya boleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situlah menunjukkan tingginya kedudukan kedua ibu bapa kita. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.